Kalau tak pakai mikrofon ni, dengar tak agak-agak ni? Baik. Saya tanggal mikrofon ni, agak-agak boleh dengar tak? Tak ni, dah tanggal ni. Dah tanggal. Sekarang ni dah tanggal mikrofon. Dengar tak? Alhamdulillah. Baik. Tak maaf tuan-tuan. Mikrofon dah sampai. Barangkali dah sampai hukum dia nak kena tukar dah ni mikrofon. Minta maaf banyak-banyak. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung bab yang terakhir ya. Bab yang kelima ni pada bicarakan tentang karamah para wali dan keistimewaan mereka, keistimewaan para wali, dan juga tentang hikayah, kisah cerita tentang para aulia. Jadi dalam bab yang kelima ni, kalau ikut susunan tuan penterjemah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari hafizahullah, disusun dalam bab yang kelima ini dibagi kepada dua fasal. Fasal yang pertama pada menyatakan karamah para aulia dan juga keistimewaan mereka, dan fasal yang kedua pada lebih kurang ada dibawa oleh Imam Nawawi lebih kurang dalam 9 ataupun 10 hikayah, kisah-kisah para aulia, kisah-kisah karamah para aulia. Baik. Jadi kita tengok pada muka surat 124 yang kalau satu versi ataupun yang terbitan yang rasanya yang paling latest kot, yang terbitan Khazanah Banjariah tu, muka surat 124 tu, pada kata tuan pengarang, dalil karamah pada akal dan nakal. Ketahuilah olehmu bahawasanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Ahlul Haq, mazhab yang sebenar, jalanan yang sebenar, Ahlus Sunnah, yang mereka yang berpegang, mengikut dan berpandukan kepada ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga jamaah para sahabah radhiyallahu anhum, dan mengisbatkan, maknanya mensabitkan karamah bagi para wali. Jadi karamah ni apa? Karamah ni nanti depan adalah definisi, tapi saya bagi tahu awal dulu. Jadi karamah ni daripada sudut bahasa Arab, al-karamah ni ada beberapa pengertian. Daripada sudut bahasa, al-karamah ada dengan makna al-ghita, penutup yang diletakkan di atas kepala tempayan ataupun periuk, itu dia panggil al-karamah. Satu pengertian. Ada al-karamah dengan pengertian al-izzah, iaitu kemuliaan. Karamah dengan makna kemuliaan. Kemudian namun di sini yang dimaksudkan dengan al-karamah di sini ialah al-amru al-khariqu lil adati, perkara yang mencari adat, ataupun kita sebut dalam kitab ni nanti kita akan jumpa perkara-perkara yang ganjil, yang berlawanan dengan adat, berlawanan dengan hukum adat, yang berlaku pada siapa? Yang berlaku yang berlaku pada tangan para aulia ataupun orang-orang soleh, tanpa diiringi dengan dakwaan sebagai kenabian. Kalau seandainya perkara-perkara yang ganjil, perkara-perkara pelik yang menyalahi adat, yang yang disertakan beserta dengan dakwaan sebagai seorang nabi, dan kemudian untuk nak menyahut cabaran ataupun sebagai nak mengalahkan musuh, maka itu dinamakan mukjizat. Namun di sini karamat ni kita ingat itu perkara-perkara yang ganjil, perkara-perkara yang berlawanan dengan adat, dengan hukum adat, yang berlaku pada individu-individu selain daripada Nabi. Ada juga yang sabit yang berlaku karamah ni pada Nabi sebelum daripada kenabian, ya. Jadi ringkas nak bagi tahu mana karamah ni perkara-perkara yang ganjil, yang mencari adat, yang berlawanan dengan adat, yang berlaku pada kalangan yang berlaku pada seseorang individu yang tidak disertakan dengan dakwaan sebagai seorang nabi.
Okey, itu dipanggil sebagai yang dikatakan sebagai karamah. Sebagai karamah. Yang ini maksud perbicaraan kat sini. Jadi karamah ni, karamah pada aulia ini jalan di sisi ahlu sunnah wal jamaah mensabitkan, menetapkan. Yang menyangkal maknanya boleh kata majoriti. Majoriti keputusan, menetapkan keputusan bahawa karamah aulia ini wujud ataupun berlaku di kalangan para aulia. Ada pun yang membantahi ataupun tak bersetuju dengan ketetapan ini adalah golongan Mu'tazilah. Ada dinyatakan oleh Imam Nawawi depan. Jadi awal Imam Nawawi bawa datangkan dalil. Sebab sabitnya karamah ini sabit dengan dalil. Dalil akal dan juga dalil nakal. Dalil akli dan juga dalil nakli, dalil daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW dan juga daripada dalil akli. Jadi kemudian beliau bawakanlah beberapa dalil nakli. Kalau tuan-tuan boleh tengok tu, antaranya beliau petik dahulu kisah Sayyidatina Maryam, ibunda kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi sebelum tu ada dikatakan, tengok sikit tu, ada pun dalil akal, maka karamah itu adalah sesuatu yang mungkin adanya. Mungkin dekat sini ni makna apa? Maknanya boleh jadi. Mungkin kalau bahasa Melayu sebut mungkin, kalau bahasa Arab sebut mungkin. Mungkin ni perkara yang daripada sudut hukum akal, perkara yang dihukumkan dengan harus berlakunya. Dia bukannya perkara yang mustahil. Mustahil ni perkara yang tidak harus berlaku. Yang ni perkara yang mungkin, yang boleh jadi. Mungkin ni makna boleh jadi. Boleh jadi. Dan perkara karamah ini pula, berlakunya karamah ini pula tidak membawa kepada menolak salah satu daripada asas-asas akidah. Jadi kita dalam bicara karamah ni, kata beliau, kita wajib mensifatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Allah Ta'ala tidak lemah, Allah Ta'ala, untuk mewujudkan karamah ni. Perkara-perkara pelik ni. Apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maka adalah termasuk dalam perkara yang jumlah harus terjadi. Harus ni makna boleh. Makna boleh, bukan makna tak boleh, bukan makna impossible. Makna possible, boleh berlaku. Kemudiannya, antara kisah yang mula-mula sekali dia petik daripada surah Maryam ayat 25 yang menceritakan tentang kisah Nabi Allah, tentang kisah Sayyidatina Maryam ketika mengandungkan Nabi Allah Isa. Yang mana Allah Subhanahu Taala perintahkan kepada beliau, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan goyanglah olehmu wahai Maryam akan perdu pokok kurma itu. Pokok kurma ni tuan-tuan kalau pernah tengok, besar tuan-tuan pokok kurma ni. Kalau bandingan dia kalau dekat Malaysia ni macam pokok sawit lah. Pokok kurma ni kalau kita, bukannya bangsa boleh kita nak gegar-gegar, goyang-goyang macam pokok manggis yang kecil ke ataupun pokok-pokok botik ke kan, supaya nak boleh jatuhkan buah dia. Jadi pada adat dia, pokok kurma ni tak boleh nak ditepuk-tepuk, nak digoyang-goyang, gugur buah dia. Tapi berlaku kepada Maryam. Berlaku kepada Maryam, ibunda kepada Nabi Isa. Tatkala itu ketika tidak ada makanan, maka Allah Ta'ala perintah, dan goyangkanlah olehmu wahai Maryam akan perdu pokok kurma. Nescaya akan berguguran untukmu buah-buah tamar. Buah-buah kurma yang sudah masak. Dan berkata Abul Ma'ali Imamul Haramain rahimahullah ta'ala, adalah ijma' ulama' mengatakan bahawasanya Siti Maryam itu bukan seorang Nabi. Bukan seorang Nabi. Nampak ya? Ini perkara pelik yang berlaku kepada Siti Maryam, dan Maryam bukannya Nabi. Bukan Nabi. Begitu pula berkata ulama' lain, bahkan Siti Maryam itu hanyalah seorang waliyah siddiqah. Nampak? Wali, awliya. Kalau nubuah, tak ada habuan bagi perempuan. Tak ada nabi, tak ada nabi dari kalangan perempuan ataupun rasul perempuan, tak ada. Tetapi wali, perempuan juga ada habuan menjadi aulia.
Apa dia? Apakah definisi aulia? Depan sikit nanti kita jumpa insya-Allah taala. Jadi waliyah siddiqah ini seperti mana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Seorang ini seorang kekasih Allah yang sangat bersifat benar, seperti yang dikhabarkan oleh Allah Taala dalam Quran Al-Karim. Begitu juga firman Allah Taala juga tentang kisah Maryam juga. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini surah Ali Imran ayat 73. Artinya apabila masuk Nabi Zakaria alaihissalam ke dalam mihrab, ini tempat ibadah Siti Maryam, beliau mendapati di sisi Siti Maryam itu bermacam-macam rezeki, buah-buahan yang buah-buahan yang masak ranum, yang enak-enak lazat. Lalu Nabi Zakaria bertanya, dari mana engkau mendapatkan rezeki ini? Siti Maryam menjawab, ia sebenarnya datang dari Allah, dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendakinya dengan tidak diperhitungkan. Ini satu kisah. Jadi kisah Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Maryam bukannya nabi, namun wali, ya, dan berlaku banyak kisah-kisah yang mencari adat yang berlaku pada Sayyidatina Maryam. Antaranya menghamilkan Nabi Isa tanpa ada ayah. Itu pun adalah merupakan suatu perkara yang mencari adat. Nampak? Itu antara dalil kepada bukti kepada sabitnya karamatul awliya, karamah para wali ini. Kemudian lanjut Imam An-Nawawi rahimahullah taala bawakan pula kisah sahabat kepada Nabi Allah Sulaiman. Ini juga ada dinyatakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Yang mana kisah Nabi yang dalam surah An-Naml ayat 40. Yang menceritakan, tak dinyatakanlah nama dia siapa nama sahabat Nabi Allah Sulaiman tersebut. Namun ada sebahagian catatan nyatakan nama dia, kalau tak silap, Asif. Asif ke? Yang mana apabila Nabi Allah Sulaiman meminta supaya memindahkan istana ataupun singgahsana Ratu Balqis dari negeri Sabak ke hadapan Nabi Allah Sulaiman, maka pada ketika itu Ifrit daripada kategori jin, dia kata dia boleh pindahkan dengan sebelum Nabi Allah Sulaiman bangkit daripada singgahsana Nabi Allah Sulaiman. Namun ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kata sahabat Nabi Sulaiman ini seorang waliullah yang mana saya akan membawanya ke hadapan sebelum kembali kepadamu kelipan matamu. Maknanya sebelum berkelip mata. Bayangkan daripada negeri Sabak nak bawa daripada jauh nak bawa ke dekat ni. Yang itu perkara yang mencarikan adat. Jadi berlaku. Ini satu lagi bukti. Ini dalam Al-Quran ya. Ini dalil-dalil nakli dulu. Kemudiannya dibawa pula kisah ibu Nabi Musa alaihissalam. Di antara dalil sabitnya karamah wali seperti apa dikemukakan oleh Imam Al-Haramain ialah kisah ibu Nabi Musa alaihissalam. Kisah ibu Nabi Musa ada di dalam Al-Quran. Boleh tengok di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, dan banyak tempatlah ada menceritakan tentang kisah Nabi Allah, kisah ibu Nabi Allah Musa yang pada ketika waktu tu kezaliman Fir'aun bunuh anak-anak Bani Israel yang lahir, kan, kerana takutkan kemunculan Nabi Allah Musa. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada kepada ibu Nabi Musa untuk nak meletakkan Nabi Musa di dalam bekas perahu, kemudiannya dihanyutkan ke dalam sungai, dan kemudiannya nanti akan Allah SWT menjanjikan kepada ibunya akan dikembalikan kepada akan dapat kembali kepada Nabi Musa, akan dikembalikan kepada ibunya dengan jalanan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panjang kisah tu tuan-tuan kalau nak cerita kan. Itu salah satu lagi bukti kepada berlaku wujudnya, sabitnya karamah aulia ni. Bukan perkara-perkara yang tak sabit, bukan perkara yang tak berlaku, perkara yang berlaku sabit. Begitu juga kisah karamah wali, kisah Sayyidina Khidir bersama dengan Nabi Musa. Yang ini kalau menurut pendapat sebagian ulama yang mana yang mengatakan Khidir itu bukan nabi, namun yang pendapat yang yang di majoriti ulama yang memilih bersalahan dengan pendapat tersebutlah. Kerana yang bahawa majoriti ulama berpendapat bahawa
Khidir adalah merupakan seorang nabi, maka tak masuk dalam jumlah sini kerana kalau Nabi Allah Khidir itu adalah nabi, bahkan ada yang menyatakan beliau adalah rasul, maka itu adalah termasuk dalam jumlah mukjizat. Yang mana beliau mengetahui perkara-perkara yang lagi akan datang kan. Kemudiannya antara lagi kisah ada disebut kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ni yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan di dalam gua kan, kerana lari daripada pemimpin pemerintah zalim beratus tahun. Beratus tahun itu juga menyalahi adat. Kerana adat kebiasaannya kita tu tidur tak lama, kemudiannya hidup pun tak panjang. Ini sampai berapa generasi, sampai sempat pula jumpa dengan cucu, dengan cicit ke, piut ke. Itu kisah yang panjang lebar. Ini semua kisah-kisah Qur'aniyah yang merupakan dalil kepada sabitnya karamah ataupun perkara-perkara pelik yang berlaku pada kalangan awliya. Begitu juga itulah antara beberapa kisah yang dibawa, yang dipetik oleh Imam Nawawi secara ringkas. Kemudian beliau menyatakan pula hadis-hadis. Kata beliau tu pada muka 127 tu, hadis-hadis yang berkenaan dengan sabitnya karamah wali itu maka sangat banyak. Kemudian beliau membawa beberapa hadis, antaranya hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya pada satu malam ada dua orang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang ini hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitab sahih. Dua orang lelaki ni ialah Abbad bin Al-Bishr dan juga Asid bin Khudair. Jadi apa perkara pelik yang berlaku pada beliau ni? Jadi hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa pada satu malam dua orang lelaki daripada sahabat Rasulullah SAW balik ke rumah selepas jumpa Rasulullah. Jadi kelihatan bersama-sama mereka tu ada dua buah lampu, padahal mana ada lampu, dia tak ada lampu. Dua buah lampu yang dulu menerangi jalan laluan mereka ni, sehingga sampai ke persimpangan tempat mereka nak berpisah, masing-masing diiringi oleh lampu masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Ini antara perkara yang merupakan karamah awliya yang berlaku pada kalangan sahabat. Antaranya lagi hadis yang menceritakan tentang 3 orang lelaki yang masuk gua. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. 3 orang lelaki yang masuk gua, kemudiannya jatuh sebiji batu besar tutup pintu gua tu, masing-masing tak boleh nak keluar. Masing-masing pun berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tak angkat pintu gua tu sikit-sikit. Cukup 3 orang berdoa tu ataupun bertawassul dengan amalan kebaikan masing-masing, maka terbuka pintu gua tersebut. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Begitu juga hadis tentang Juraish. Juraish ni, di mana dalam cerita itu disebutkan Juraish yang bertanya Juraish ni, hadis pasal Juraish ni pun panjang ya. Hadis ini disebutkan dalam kitab-kitab yang sahih. Antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab bicara tentang buat kebaikan dan hubung silaturahim, pada bab membicarakan tentang mendahulukan, mengutamakan buat kebajikan kepada kedua orang tua berbanding melakukan solat-solat sunat. Seingat saya kisah tentang Juraish ni, kisah yang panjang lah. Kisah Juraish ni, dia seorang pemuda yang kuat beramal ibadah, tetapi dia kurang kefahaman, maknanya kurang daripada sudut pemahaman tentang hukum syariat lah. Namun beliau adalah seorang yang soleh. Jadi beliau kan kuat beramal ibadat, buat solat-solat sunat. Jadi ibu beliau datang satu ketika ke tempat ibadah beliau sedang solat sunat. Ibu beliau panggil, beliau tak menyaut. Kalau ikutkan hukum syarak, kita kalau tengah buat solat sunat, solat fardu tak boleh, solat sunat. Kalau solat-solat sunat kita tengah kerjakan, ibu kita panggil dan dia pun tak tahu kita ni sedang buat solat sunat. Dan kita pula tahu kalau kita tak menyaut panggilan tu, maka nanti ibu kita kecil hati. Maka kita wajib menyaut panggilan tersebut dan solat kita batal lah. Faham tu? Jadi Juraish dia tak jawab. Sampai 3 kali Mak Juraish panggil Juraish. Ya Juraiju, ma sya'nuka. Ya Juraiju, ma sya'nuka. Hei Juraish, apa kau buat? Hei Juraish, apa kau buat? Tak buat, sampai 3 kali tak buat. Jadi mak dia kecil hati, mak dia doa supaya Allah Ta'ala turunkan ujian kepada Juraish. Jadi Juraish diuji,
kisah cerita tu panjang lebar. Diuji dengan dia digoda oleh pelacur yang diupah. Pelacur yang diupah untuk nak menggoda beliau. Tapi namun iman Juraish ni kental. Sehingga kan pelacur ni telanjang depan Juraish pun tak goyang iman beliau. Jadi bila begitu pelacur ni gagal, beliau pun pergi berzina dengan orang lain. Kemudian beliau bila dah mengandung, tuduh Juraish yang menyebabkan beliau ni hamil. Maka ini fitnah besar kepada Juraish. Macam mana Juraish nak keluar? Orang nak bunuh, nak pukul Juraish. Jadi berlaku kisah Juraish tu. Dalam tu ada Imam Nawawi bawa ringkas tu. Jadi bila dekat situ tuan-tuan tengok tu mana tu, muka surat berapa tu, kisah Juraish. Muka surat 128 tu. Jadi bila Juraish tanya kepada budak yang masih menyusu tu, jadi secara adatnya mana boleh budak-budak kecil, budak-budak yang baru lahir, bayi yang baru lahir boleh bercakap kan? Yang ini adalah merupakan karamah Juraish. Bila Juraish bila tanya, bila dah dikeliling orang, disaksikan orang ni, Juraish pun tunjuk kepada tekan pusat budak ni, tanya siapa bapa engkau? Bayi ni menjawab, bapa aku adalah fulanu ra'i, seorang penggembala kambing, si pulan, maka kantoi lah, selamatlah Juraish. Itu merupakan kisah yang merupakan dalil bukti sabitnya karamatul awliya. Begitu juga kisah hadis riwayat Abu Hurairah yang membicarakan tentang ada di kalangan umat-umat, kata baginda Nabi SAW, ada di kalangan umat-umat sebelum kamu orang yang Allah Ta'ala berbicara dengannya. Dan kalau ada orang tu di kalangan umat aku, orang itu ialah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nampak ni? Jadi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga satu lagi kisah Khubaib Al-Arad Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah SAW, yang mana bintul Haris, iaitu anak perempuan Haris, bercerita, demi Allah aku tak pernah melihat seorang tawanan yang lebih baik daripada Khubaib. Demi Allah aku telah mendapati pada satu masa sedang memakan setangkai buah anggur. Sedangkan pada waktu tu beliau masih diikat dengan rantai besi. Dan pada ketika itu di negeri Mekah tak ada sebiji buah anggur pun, kerana bukan musim anggur. Tapi kat sisi dia ada anggur. Jadi ini perkara pelik. Mana datang dia? Jadi perkara pelik ni berlaku pula pada awliya, maka itu dinamakan dia sebagai karamah. Tapi tidak diiringi dakwaan sebagai Nabi. Jadi hadis-hadis dan perkataan ulama salaf dan khalaf sangat banyak sekali. Ayat Quran, hadis, banyak. Tapi cukuplah kata Imam Nawawi, rasanya sudah memadai dengan sekadar yang telah kami sebutkan sini. Nanti akan jumpa lagi beberapa contoh depan nanti pada membicarakan hikayah, kisah-kisah para awliya. Baik. Kemudiannya, yang engkar seperti mana yang dinyatakan pada muka surat 130 tu, golongan Mu'tazilah lah. Golongan Mu'tazilah sepakat mengingkari karamah para wali, mereka tidak mempercayai. Namun Imam Al-Haramain rahimahullah ta'ala menyatakan pendapat Ahlul Haq, Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu mungkin, bukannya perkara mustahil. Kalau di sisi Mu'tazilah, mustahil, tak berlaku karamah awliya ni. Namun di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umumnya sabit. Kemudiannya beza, Imam Nawawi bawa pula perbicaraan beza di antara mukjizat dan juga dengan karamah. Jadi ada Imam Nawawi memetik beberapa perbicaraan yang dibawa oleh yang didatangkan tentang perbezaan di antara mukjizat dan karamah. Panjang perbicaraan dia tu tuan-tuan, daripada muka surat 100, daripada muka surat 130 tu, 131, begitu juga sampai muka surat 133 tu. Panjang perbicaraan tentang perbezaan tu. Namun saya ringkaskan pada awal lagi saya ada bagi tahu tadi tu, maknanya
perbezaan di antara perbezaan yang maknanya paling uh, yang merupakan pemisah, pembeza di antara karamah dengan mukjizat itu ialah iaitu karamah itu tidak disertai dengan dakwaan sebagai nabi, manakala mukjizat disertai dengan dakwaan sebagai nabi dan sebagai nak menyahut cabaran dan juga nak melemahkan. Itu sebab daripada sudut bahasa mukjizat, mukjiz ni dengan makna apa? Yang melemahkan, melemahkan, yang mengalahkan. Kerana golongan yang tak mempercayai kerasulan, kenabian para nabi dan rasul ni, maka dibuktikan dengan mukjizat. Maka golongan para anbiya diperkuatkan dengan mukjizat sebagai membuktikan dakwaan sebagai nabi. Manakala karamah pula dia tidak disertai dengan dakwaan sebagai wali, dan juga karamah pula dia juga tidak dijadikan sebagai nak membuktikan seseorang itu sebagai wali. Jadi faham tu. Jadi tu untuk antara perbezaan yang ketara lah. Karamah adalah dia seperti mukjizat. Ini perbuatan Allah Taala yang terjadi yang menyalahi adat yang berlaku pada hasil pada masa taklif dan nampak pada diri seorang hamba sebagai suatu pengkhususan ataupun keistimewaan. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada kesimpulan dia pada muka surat 136 tu, pada kata tuan penterjemah tu, dan karamah wali-wali terkadang boleh hasil dengan kehendak wali tersebut. Begitu juga boleh hasil dengan sebab doa dia. Kadang-kadang tak jadi. Dan terkadang bukan dengan pilihan. Dan para wali tidak disuruh mengajak orang ramai untuk mematuhi apa jua suruhannya. Seandainya wali itu mahu menampakkan sebahagian daripada karamahnya kepada orang tertentu, maka perkara itu boleh berlaku. Yang ini yang ini masuk dalam jumlah kesimpulan ciri-ciri ciri-ciri karamatul auliya. Ada soalan ya. Kalau tasarruful kaun, boleh explain sama ada termasuk karamat ataupun tidak? Jadi kalau soalan daripada Fadil Ustaz Ma'izwan, kalau tasarruful kaun, tasarruf kaun ni maknanya boleh mentadbir alam. Boleh mentadbir alam. Seperti menurunkan hujan dan seumpamanya. Adakah termasuk ataupun karamat atau tidak? Kalau yang kita dapati daripada kitab Bustanul Arifin ini, maka karamah tu ada diletakkan syarat dia. InsyaAllah nanti kita akan highlightkan semula apabila jumpa nanti depan sikit lagi, insyaAllah ya Ustaz ya. Jadi sebab sebelum tu ada yang menyatakan tentang karamah, tentang karamah para awliya ini, seperti mana yang dibawakan oleh Imam Nawawi pada perbezaan antara mukjizat dan karamah ni. Kerana ada yang mengatakan bahawa karamah wali ni tak boleh terjadi dengan kehendak wali. Namun kata Imam Haramain boleh jadi dengan kehendak. Itu sebab yang pada saya kata tadi tu, kalau tuan-tuan nak tengok kesimpulan yang diberikan oleh Imam Nawawi itu, daripada muka surat 135 sampai pada muka surat 136 tu, pada kata jadi karamah itu seperti mukjizat, iaitu perbuatan Allah Ta'ala yang terjadi menyalahi bagi adat yang berlaku, hasil dari pada masa taklif dan nampak pada diri seseorang hamba, kerana sebagai satu pengkhususan dan keistimewaan baginya. Karamah wali-wali boleh hasil dengan kehendak wali itu. Namun yang merealisasikan Allah Subhanahu Taala, bukan maknanya yang merealisasikan perkara tersebut bukan wali tersebut, namun Allah Subhanahu Taala. Maka kalau ditanya seperti mana yang ditanyakan oleh Ustaz Izwan sebentar tadi itu, maka tasarruf kaum ini, tasarruful kaun ini adalah tidak benar. Kerana malaikat
Makna tidak ada daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada malaikat ke, jin ke, ataupun manusia ke, yang boleh melakukan perkara-perkara yang memberi kesan-kesan ketuhanan. Yang merupakan asar daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada wali yang boleh turunkan hujan, mana ada wali yang boleh nak menghilangkan masalah, musibah dan seumpamanya. Mana ada wali yang boleh nak tumbuhkan pokok-pokok, buah-buah. Maka yang itu tu adalah adalah merupakan taksir ataupun kesan daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala memperkenankan, Allah Ta'ala merealisasikan sebagai pengkhususan, sebagai keistimewaan kepada aulia tersebut. Jadi karamah aulia ni, dia kadang-kadang boleh hasil dengan kehendak dia. Kadang-kadang tak boleh hasil. Kadang-kadang bukan dia berlaku dengan pilihan, kadang-kadang dia berlaku bukan dengan pilihan dia. Dan lagi perbezaan yang ketara, para wali dia tidak disuruh ajak orang ramai untuk mematuhi apa juga suruhan dia. Dan seandainya wali itu mahu menampakkan, kalau seandainya dia nak menunjukkan sebahagian daripada karamahnya, perkara itu boleh berlaku. Yang ini sebagai menafikan golongan yang mengatakan tak boleh. Tak boleh nak menunjukkan karamah dia, boleh. Jadi kemudiannya dibawa juga perbicaraan, kata Imam Nawawi, adakah seorang wali itu dia tahu tentang kewaliannya? Tahukah dia tentang kewalian dia? Jadi di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Maka kalau mengikut pendapat Imam Abu Bakar Ibn Furak rahimahullah, yang ni perkara ni tak boleh. Jadi wali dia tak boleh tahu tentang diri dia tu adalah seorang wali. Namun kalau mengikut Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullah ta'ala, perkara ni boleh berlaku. Makna seorang wali, dia boleh tahu diri dia tu adalah merupakan wali. Kemudian kalau seandainya seorang wali yang dia tahu diri dia tu wali, yang pengetahuan dia terhadap diri dia tu wali juga adalah merupakan suatu karamah. Adalah merupakan suatu karamah. Jadi ini antara perkara yang persoalan ini bawah yang merupakan sub fasal ataupun sub topik di bawah fasal yang pertama tentang karamah aulia. Jadi di sini juga ada diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, kemudiannya karamah yang berlaku pada para aulia ni bukan semestinya semuanya sama, atau bukannya seperti mana dikatakan, bukanlah setiap karamah seorang wali itu merupakan karamah yang bentuknya sama dengan karamah wali yang lain pula. Bahkan kalau tak nampak sebarang karamah, wali di dunia ni tidak mencederakan sedikit pun kewalian di akhirat. Baik. Bahkan terkadang para wali-wali itu tidak zahir pun karamah dia ketika di dunia ni. Jadi kalau tak ada pun berlaku perkara-perkara pelik kepada seseorang wali itu tidak menafikan kewaliannya dan tidak menjejaskan kedudukannya sebagai wali di sisi Allah dan juga di hari akhirat nanti. Itu faham. Nanti jangan pula kata, oi tak ada pun perkara-perkara pelik, dia ni bukan wali ni. Tidak. Kemudian antara perkara penting yang kita kena faham tentang karamah lagi, iaitu Imam Nawawi menyatakan karamah wali ni merupakan lanjutan daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dikatakan oleh Imam Al-Qushairi rahimahullah taala, kalau ada orang yang bertanya bagaimana boleh berlaku karamah yang seakan-akan menampak sesuatu lebih daripada mukjizat Rasul, maka kami jawab, sebenarnya segala karamah para wali merupakan lanjutan daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap orang yang tidak benar, sudah pasti karamah tidak akan terjadi ke atas dirinya. Maka setiap karamah wali daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dikira sebagai salah satu di antara mukjizat Nabi itu sendiri. Kerana jikalau Rasul itu tidak benar, sudah tentu karamah tidak akan zahir ke atas para pengikutnya. Itu jelas ya. Jadi karamah wali juga adalah merupakan lanjutan daripada mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudiannya Imam Nawawi menekankan bahawa kita tidak boleh melebihkan wali daripada Nabi. Seperti dikatakan oleh Imam Al-Qushairi rahimahullah juga. Bila ditanyakan bolehkah wali itu dilebihkan daripada Nabi, kami jawab martabat wali itu walau bagaimanapun tingginya ia tidak akan mencapai martabat Nabi seperti yang disebutkan dalam ijma'. Martabat yang paling tinggi adalah martabat Nabi. Jadi karamah wali dia tidak boleh mengatasi mukjizat para Nabi. Maknanya karamah kita secara umum kita tidak boleh melebihkan para wali mengatasi para nabi, para anbiya. Jelas tu. Kerana martabat sahaja, martabat para anbiya wal mursalin mengatasi martabat para auliya. Para auliya paling tinggi pun martabatnya adalah merupakan siddiqin, tidak dapat sedikit pun nak menjejaskan martabat kenabian. Tak dapat nak mengatasi, tak dapat nak melebihi. Bahkan para nabi maksum, terpelihara daripada dosa. Adapun para aulia dia tiada jaminan dia terpelihara daripada dosa. Jadi tu. Kemudian ni baik. Imam Nawawi sebutkan juga contoh-contoh karamah. Contoh-contoh karamah seperti mana dikatakan oleh Imam Al-Qushairi rahimahullah taala, karamah para wali itu terkadang dalam bentuk mustajab doa. Doa berkenan. Doa kata orang Negeri Sembilan, doa mangkuih. Doa jadi. Minta-minta dapat. Antaranya lagi, mewujudkan makanan pada satu waktu dengan tidak ada sebab yang zahir. Makanan tak ada. Macam kisah-kisah yang sebelum ni tadi. Tak ada sebab. Kalau asbab untuk nak mendatangkan makanan tu tak ada. Tiba-tiba ada. Macam kisah Sayyidatina Maryam duduk dalam mihrab. Habib Khubaib sedang berantai, terpenjara, tawanan. Boleh pula ada dekat sisi dia buah-buahan, buah anggur dan semua. Banyak lagi tuan-tuan kisah-kisah kisah-kisah yang para aulia, kisah karamah yang dalam bentuk begini. Makanan tak ada tapi kemudian boleh ada makanan. Begitu juga terhasilnya air pada waktu sangat haus ataupun perjalanan panjang jadi pendek. Ini dipanggil ashabul khutwah. Pergi jarak-jarak yang tempat yang jauh-jauh. Tapi sekejap je sampai. Ada yang antaranya kisah min kibarit tabi'in. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Daripada jumlah sebahagian pendapat menyatakan daripada kalangan tabi'in yang paling besar. Kibarut tabi'in. Imam Hasanul Al-Basri dulu di Basrah. Di mana Basrah tu? Iraq. Tapi semayang 5 waktu mana? Semayang 5 waktu Masjidil Haram. Beliau bukan ada jet peribadi. Nak boleh terbang sekejap-sekejap pergi Masjidil Haram. Daripada Iraq, daripada Basrah nak ke Masjidil Haram tu berapa jauh? Jadi perjalanan jauh menjadi dekat, singkat. Selamat daripada musuh. Atau selamat daripada musuh. Ataupun mendengar suara panggilan yang tidak ada orang memanggil. Dan sebahagian daripada perkara-perkara yang menyalahi adat. Baik. Jadi apakah perkara yang tidak boleh menjadi karamah? Ini tadi yang ditanyakan oleh Al-Fadhil Ustaz Izwan. Perkara yang tak boleh menjadi karamah, kata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah olehmu bahasanya banyak perkara mungkin ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi sudah dapat dipastikan bahawa Allah Ta'ala tidak akan menjadi karamah bagi seorang wali itu seperti lahirnya seorang anak tanpa ada ibu bapa. Atau merubah benda yang jamid, benda yang beku menjadi binatang dan seumpamanya. Ini antara perkara-perkara yang mana tak boleh, perkara-perkara yang tak boleh dijadikan sebagai tidak boleh. Tak boleh berlaku. Tidak direalisasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu adalah seperti mana yang dikatakan seorang anak tanpa ada ibu dan bapa. Kalau kita tengok macam Nabi Isa, Nabi Isa tak ada bapa, tetap ada ibu. Itu tu masuk dalam jumlah karamah pada Sayyidatina Maryam, yang merupakan kemuliaan.
Ha. Jadi yang langsung tak ada ibu, tak ada bapa, tiba-tiba boleh melahirkan, mewujudkan seorang insan ataupun mewujudkan seekor binatang, ataupun daripada benda-benda beku tiba-tiba boleh jadikan dia sebagai yang sesuatu yang hidup, maka yang itu tu perkara tersebut tu tidak berlaku. Di sini langsung kemudiannya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan definisi wali. Apa dia pengertian wali? Ini perkara penting kita tahu. Sebab hari ini ni tuan-tuan, bila hari ini berlaku satu fenomena yang mana masyarakat kita mudah-mudah menamakan seseorang itu dengan wali apabila melihatkan perkara pelik daripada sosok luar badan, daripada individu tersebut. Perkara-perkara pelik, bila tengok je perkara pelik, mencari adat, kata wali. Nak ada pula satu trend dan viral, tuan-tuan boleh tengok, kebanyakan yang didakwa ataupun dikatakan sebagai wali-wali itu kebanyakannya individu-individu yang pada zahirnya berkelakuan seperti orang gila. Orang gila. Ada tu yang viral dalam internet tu. Yang heboh dikatakan wali di Indonesia tu. Dihikutlah orang kulu kili, dibawa ke orang, masuk ke masjid, naik atas mimbar, duduk dekat atas mimbar, isap rokok dan seumpamanya. Jadi yang ini adakah dikatakan sebagai wali? Jadi siapa dia wali? Ini definisi wali ni penting kita tahu. Kalau tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 140 tu, Imam Nawawi menyatakan, memetik perkataan Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala yang menyatakan perkataan wali tu kemungkinan diambil daripada salah satu daripada dua perkataan. Pertama, kalimah wali tu daripada wazan fa'il, yang bermaksud yang mengandungi makna bersangatan, mubalaghah. Seperti perkataan alim, artinya bersangatan alim. Jadi wali dengan makna apa? Wali bermakna, highlightkan ujung tu, orang yang bersangatan kuat taatnya tanpa diselangi dengan maksiat. Itu satu pengertian. Wali makna orang yang berturut-turut, makna yang orang yang bersangatan kuat taatnya. Minta maaf, orang yang bersangatan kuat taat dia. Terus berterusan tanpa diselangi oleh maksiat. Bahkan ulama menyatakan karamah para wali yang paling besar, tuan-tuan, adalah bukanlah berjalan atas air, terbang dekat udara, boleh hadirkan makanan tanpa ada sebab, minuman tanpa ada sebab, jarak yang jauh jadi dekat. Yang itu tu kecil kalau nak dibandingkan dengan karamah para wali yang paling besar sekali, ialah Allah SWT berterus-terusan memberi mereka taufik. Mereka berterus-terusan mendapat pertolongan Allah SWT, buat amal taat, tinggal maksiat, tak diselangi dengan maksiat. Itulah merupakan yang disebut sebagai al-istiqamah a'zamu minal karamah. Mana konsistensi ataupun ketetapan seseorang wali itu di atas amal taat dan meninggalkan maksiat itu adalah merupakan lebih besar lagi daripada perkara-perkara pelik yang mencari adat yang lain. Pengertian yang kedua wali itu, kalau tuan-tuan tengok bawah tu, kalimah wali yang berasal daripada wazan fa'il dengan makna maf'ul. Tadi fa'il dengan fa'il dengan makna mubalaghah. Wali dengan makna dengan makna wali. Itu satu. Al-wali dengan makna al-wali. Yang kedua, wali dengan makna apa? Dengan makna maf'ul. Wali dengan makna maula, ataupun wali dengan makna orang yang dipelihara atau orang yang ditolong Allah Ta'ala secara berkekalan. Ini dua pengertian. Jadi satu, sama ada wali itu dengan makna orang yang berterusan melakukan amal taat tanpa diselangi oleh maksiat, satu. Yang keduanya, sama ada wali itu dengan makna orang yang terus berterusan mendapat pertolongan, pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala secara berkekalan. Jadi inilah yang dikatakan sebagai pengertian wali. Apa pula makna
Apa pula pengertian ataupun definisi abdul soleh ataupun orang as-soleh? Perkataan abdul soleh artinya hamba yang soleh. Boleh dipakaikan atas makna nabi atau makna wali. Bila sebut abdul soleh ataupun salihin, pengertiannya umum. Termasuk dekat situ, nabi pun termasuk dalam jumlah orang-orang soleh, wali juga termasuk dalam jumlah orang-orang soleh. Allah Ta'ala berfirman, wa Ismail wa Idris wa Zalkifli kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Artinya, hendaklah engkau ingat Ismail dan Idris dan juga Zulkifli, mereka semuanya adalah orang-orang yang soleh, padahal mereka ni nabi. Nampak? Dan kami telah memasukkan mereka dalam rahmat kami kerana mereka adalah di antara hamba-hamba kami yang soleh. Begitu juga firman Allah tentang Nabi Yahya, wa nabiyyan minas salihin, adalah seorang nabi daripada orang-orang yang soleh. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada' wasalihin. Mereka itu bersama-sama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Taala. Siapa? Mereka daripada segala nabi, siddiqin, syuhada' dan orang-orang soleh. Begitu juga disebut dalam hadis sahih bahawa Nabi SAW bersabda tentang Abdullah bin Umar, innahu rijalun salihun. Bahawa Abdullah itu seorang yang soleh. Jadi ayat-ayat Quran, hadis Nabi yang menyatakan tentang ini banyak sekali, kata beliau. Adapun takrif soleh, soleh tu apa makna? Soleh tu sendiri. Berkata Imam Abu Ishaq Az-Zajjaj rahimahullah ta'ala dalam kitab dia yang bernama Ma'anil Quran, dan Imam Abu Ishaq bin Qurqul rahimahullah dalam kitabnya Matali'ul Anwar. Ini definisi orang soleh. Apa dia? Siapa dia? Huwal muqimu bima yalzamu min huquqillah wa ta'ala wa huquqil ibad. Iaitulah orang yang mendirikan, ataupun orang yang soleh itu ialah orang yang sentiasa menunaikan kewajipan terhadap Allah Ta'ala dan kewajipan terhadap manusia. Kemudian Imam Nawawi membawakan perbicaraan apakah wali itu maksum. Di situ dinyatakan. Maka kami menjawab tu, adapun maksum seperti Nabi, tidak. Maksum dengan makna apa? Terpelihara daripada dosa sama sekali. Tak pernah berdosa, dengan kata lain. Tu berkata Imam Qushairi rahimahullah ta'ala, jikalau ada orang berkata, adakah seorang wali itu maksum, terpelihara daripada dosa, ataupun mereka tak berdosa sama sekali? Kami jawab, seperti maksum seperti Nabi, tidak. Tapi kalau hanya sekadar mahfuz, apa makna mahfuz? Yakni bahawa mereka tu terpelihara daripada berkekalan berbuat dosa, maka itu tak apa lagi. Nak kata mahfuz tak apa lagi. Tapi nak kata maksum tak boleh. Sebab mereka berkemungkinan melakukan dosa ataupun membuat kesilapan pada beberapa masa. Jadi ini perkara ni perlu juga kita beri penekanan, kerana berlaku juga mutaakhir ini orang yang memaksumkan para wali. Memaksumkan para wali seperti mana fahaman Syiah. Imam 12 tu kan faham, kepercayaan mereka terhadap Imam 12 tu, wali maksum, maknanya tak ada dosa. Martabat dia mengatasi martabat Nabi. Yang itu perkara-perkara tersebut kita telah ditegah seperti mana awal tadi dah bagi tahu. Kemudiannya dinyatakan ciri-ciri wali ini penting lah, muka surat 445 tu. Kata pada persoalan bagaimana ghalib. Ghalib ni kebiasaan. Kebiasaan keadaan seorang wali ni bagaimana. Tuan-tuan boleh jawab, boleh tengok dekat situ tu. Imam Nawawi menyatakan kenyataan Imam Al-Qushari. Kalau orang tanya apa keadaan yang ghalib, yang biasa ke atas seorang wali, dalam keadaan ketika sedarnya dia. Jadi kami jawab, keadaan yang biasa ke atas seorang wali, keadaan sedar, sentiasa benar dalam menunaikan hak Allah, sentiasa menaruh belas kasihan lemah lembut ke atas makhluk, sentiasa berusaha meluaskan kasih sayangnya bagi seluruh makhluk, sentiasa mampu menanggung penderitaan yang datang daripada mereka dengan akhlaknya yang mulia,
sentiasa memulakan mencari ihsan daripada Allah untuk mereka tanpa diminta berbuat demikian. Sentiasa menumpukan perhatian bagaimana usaha yang harus dibuat untuk memberi keselamatan pada mereka. Tak ada rasa hendak balas kejahatan mereka. Sangat jauh perasaan dengki terhadap mereka. Ni tak perlu saya nak hurai ni. Jelas ni tuan-tuan. Ini ciri-ciri wali ni. Tidak mengharapkan sesuatu daripada harta benda. Meninggalkan sifat tamak apa cara sekalipun. Sentiasa jaga lidah daripada menyebut-nyebut tentang mereka. Dan daripada membaca-baca kejahatan mereka. Serta tak suka bertengkar. Sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ini ciri-ciri wali. Ciri-ciri wali. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maksud perkataan yang akhir ini, mana dia? Iaitu kata tak suka bertengkar ni. Seorang wali itu suka memaafkan daripada menuntut hak-haknya di dunia. Maka dia tidak menuntut dengan cara keras di dunia. Dan juga dia tidak menuntut kepada mereka supaya dibayar di negeri akhirat. Ini antara kebiasaan ciri-ciri wali dalam kebanyakan hal. Kemudian yang dia dinyatakan karamah yang terbesar tu, tuan-tuan tengok muka surat 148 tu, di antara karamah yang terbesar, kata Imam Al-Qushairi, ketahuilah bahawasanya daripada sebesar-besar karamah wali itu ialah kekalnya taufik Allah Ta'ala. Kekalnya taufik. Taufik ni apa dia? Allah Ta'ala menjadikan keupayaan untuk melakukan amal ta'at. Itu makna taufik. Dan Allah Ta'ala menjadikan keupayaan untuk melakukan amal ta'at pada seorang wali itu. Dan amal ta'at wali tersebut pula bertepatan dengan yang diredai dan disetujui oleh yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Itu dia panggil taufik. Jadi bila Allah Ta'ala mengekalkan taufik pada seseorang wali itu adalah merupakan karamah yang paling besar sekali, tuan-tuan. Okey? Jadi maka masuklah dalam perkara-perkara yang menyalahi syariat ini, perkara-perkara yang bukan maksiat, seperti perkara yang makruh tanzih, seperti meninggalkan bersedar-sedar, insya-Allah yang disunatkan meninggalkannya. Kemudian Imam Nawawi bawa sentuh sedikit tentang perihal melihat Allah, ru'yatullah. Jadi boleh ke dikatakan seseorang tu melihat Allah dengan mata kepala di dunia ni? Jadi yang ini berlaku perselisihan di kalangan ulama' lah. Pendapat yang muktabar kata tak boleh. Sebab ijma' dah ulama' mengatakan kita tak boleh tengok Allah di dunia ni. Melainkan dia itu sabit hanya bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun adapun di akhirat, maka harus kita melihat Allah Subhanahu wa taala, iaitu bagi golongan orang-orang yang beriman, sebagai merupakan sebesar-besar ganjaran nikmat apabila berjaya masuk dalam syurga. Kemudiannya persoalan bagaimana kewalian seseorang tu. Boleh ke seseorang wali tu terlucut kewalian dia? Jadi yang ini juga kalau seandainya ditanya, jawapannya boleh seorang wali itu terlucut daripada status ataupun martabat kewaliannya tersebut. Boleh seorang wali itu terlucut daripada martabat kewalian. Seperti mana yang dinyatakan ya. Dan bagi golongan yang berpendapat bahawa di antara syarat wali itu mesti ia mati dalam keadaan beriman. Maksud mereka mengatakan bahawa tidak boleh berlaku pelucutan itu. Jadi ada katakan tak boleh terlucut. Bagi orang yang berpendapat bahawa seorang wali itu hanya seorang mukmin yang kuat dan ada kemungkinan dia akan berubah pada satu masa yang akan datang, mengatakan bahawa perkara tersebut mungkin berlaku walaupun wali itu telah sampai ke makam siddiqin. Pendapat yang kedua inilah pendapat yang kami pilih. Boleh pula bahawa seorang wali itu mengetahui bahawa ia sudah tidak akan berubah lagi sampai ke akhiratnya. Maka masalah ini dikaitkan dengan pendapat yang mengatakan bahawa seorang wali itu boleh mengetahui yang dia adalah seorang wali. Jadi ringkasnya pada persoalan boleh ke atau seperti mana kalau martabat kenabian tak akan terlucut, tidak terlucut. Martabat Nabi, martabat
martabat kerasulan itu tidak akan terlucut sampai kepada penghujung ayat. Tetapi martabat kewalian boleh ke terlucut? Boleh. Kerana juga berlaku kisah-kisah Quraniyah dalam Quran, kisah-kisah yang menceritakan seseorang yang pada sampai ke tahap yang pernah sampai ke tahap wali sehingga mempunyai karamah seperti doanya dimakbulkan, namun berakhir dengan kekufuran. Seperti kisah Bal'am ibnu Ba'urah pada zaman Nabi Allah Musa. Jadi itulah dia antara perbicaraan yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam fasal pertama dalam bab yang kelima ni, yang bersangkut paut dengan karamatul awliya. Kemudiannya pada fasal yang kedua tu, beliau menceritakan tentang membawa beberapa kisah ataupun hikayat yang saya rasa saya tak bercadanglah untuk nak membacanya kerana ia ceritakan hikayat, kisah-kisah tentang kisah kisah karamah, contoh-contoh karamah yang berlaku. Jadi saya rasa tak perlukan kepada huraian dalam bab kisah tersebut. Tinggal lagi saya nak tambah sebelum mengakhiri pertemuan dan juga sebelum kita mengkhatamkan pembacaan kitab Bustanul Arif ini, saya nak tambah sedikitlah untuk supaya kita jelas tentang karam ataupun tentang perkara yang mencari adat ni tuan-tuan. Kalau dalam ilmu usuluddin, dalam sebahagian kitab seperti kitab Syarah Sawi di atas matan Jawharatul Tauhid bagi Imam Sawi, ada menyatakan bahawa perkara-perkara yang mencari adat ni dia ada lebih kurang 6. Ada lebih kurang ada 6 perkara. Pertamanya mukjizat. Mukjizat ni makna perkara-perkara yang pelik, yang mencari adat ni yang berlaku pada kalangan anbiya, rasul yang disertakan dengan dakwaan sebagai rasul dan sebagai untuk melemahkan, nak menyahut cabaran, nak membuktikan kenabian dan juga nak menumpaskan musuh. Jadi itu perkara-perkara pelik tu yang berlaku kepada para anbiya, itu dinamakan sebagai mukjizat. Kemudiannya yang kedua disebut irhas. Irhas ni perkara-perkara pelik yang berlaku yang mencari adat yang dia berlaku pada anbiya, namun tidak disertakan dengan dakwaan sebagai nabi. Seperti perkara-perkara yang pelik yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kelahiran, pada ketika usia kanak-kanak, remaja, dewasa, sebelum sampai kepada kenabian baginda pada umur 40. Jadi perkara-perkara yang mencari adat itu dinamakan sebagai irhas. Yang ketiga dikatakan sebagai karamah, iaitu perkara yang mencari adat yang berlaku pada para awliya ataupun pada orang-orang soleh, seperti mana yang kita dah bicarakan malam ni panjang lebar. Kemudiannya yang keempatnya dinamakan ma'unah. Ma'unah ni perkara-perkara yang pelik yang berlaku di atas seseorang yang kita tak tahu dia ni orang soleh ke, dia ni wali ke, tak tahu. Tapi perkara tu pelik. Tapi yang kita pasti dia ni bukan orang, maknanya orang yang dikatakan orang masturul hal. Orang yang kita tak tahu keadaan diri dia tu, adakah dia tu orang soleh ataupun orang-orang yang biasa saja. Bukan orang soleh, tapi dalam jumlah orang beriman lagi lah. Dalam jumlah orang yang beriman, berlaku perkara-perkara yang mencarikan adat, maka dinamakan ma'unah. Kemudiannya yang kelima iaitu istidraj. Istidraj ni perkara-perkara pelik yang berlaku pada kalangan orang-orang fasik dan juga orang-orang kafir yang bertepatan dengan kehendaknya, seperti perkara-perkara pelik yang berlaku pada pengamal-pengamal ilmu batin, pengamal-pengamal sihir dan seumpamanya. Jadi kan banyak perkara-perkara yang pelik itu yang dan menjadi itu dinamakan sebagai istidraj. Kalau tak menjadi, yang terakhir sekali lah, yang keenam dinamakan dia sebagai ihanah. Itu perkara yang mencari adat yang berlaku pada orang-orang yang kafir atau orang-orang fasik yang tidak bertepatan dengan apa yang dikehendakinya. Ini seperti yang berlaku pada Musailamah Al-Kazzab lah. Musailamah Al-Kazzab ni seorang yang dia mengaku dia jadi nabi selepas pada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak buktikan kononnya dia ada mukjizat. Dia kata dia boleh menyembuhkan orang yang sakit mata,
Ada orang sakit mata, dia pun jampi-jampi, dia pun hembus, dia pun ludah kat mata orang tu, langsung orang tu jadi buta. Pelik juga. Tapi perkara tersebut dia tak panggil istidraj, dia panggil ihanah. Begitu juga dia lalu dekat satu perigi tu air dia sedikit, kemudiannya dia kononnya dia pun jampi-jampi dia ludah dekat perigi tu, mukjizat dia boleh air tu mencurah-curah jadi penuh. Apa sekali langsung jadi pergi buta, mati langsung air. Tak keluar pergi air daripada pergi tu. Inilah dia. Jadi inilah dia perkara-perkara pelik tuan-tuan. Yang 6 kategori ni janganlah kita mudah-mudah mengatakan semua perkara-perkara pelik tu sebagai karamah. Tengok pelik sikit, karamah. Tengok pelik sikit, karamah. Nanti dulu. Dan jangan pula kita melampaui karamah itu batasan mukjizat kenabian. Dan janganlah pula kita tu lebih lagi lah, janganlah kita tu mensabitkan karamah itu dengan perkara-perkara kuasa dengan pekerjaan-pekerjaan ataupun seperti tasarruful kaun yang merupakan kudrah ataupun asar daripada yang mana yang perkara tersebut hanya yang merealisasikan, hanya yang melakukannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bila pedoman ini, maknanya bila kita tahu jumpa tengok perkara-perkara pelik tu, kalau dia berlaku pada kalangan awliya, maka itu nama karamah. Kalau berlaku orang biasa, maka dinamakan maunah. Kalau berlaku kepada orang yang orang yang fasik, maka kalau bertepatan dipanggil istidraj. Kalau tak bertepatan dipanggil ihanah. Yang awal lagi tu, kalau berlaku pada nabi ketika dah jadi nabi dipanggil mukjizat. Kalau sebelum jadi nabi dipanggil sebagai irhas. Yang inilah dia tuan-tuan yang dapat saya kongsikan. Kemudiannya kita tengok sikit pada penutup tu, pada membawa hikayat pada fasal yang kedua tu, daripada hikayat demi hikayat kisah tersebut sampai hikayat yang ke-10 tu, sampai di situlah Imam An-Nawawi memetik satu kisah yang dibawa oleh Imam Qushairi rahimahullah ta'ala dalam risalah Qushairiyah beliau. Namun belum sempat pun lagi beliau mengakhirkan kisah tersebut, catatan tersebut, maka beliau dijemput untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan tengok sikit pada muka surat 162 tu, penutup tu. Berkata Syekh Muhammad Al-Hajjar, salah seorang ulama Halab, Aleppo, Syria, yang mentahqiqkan kitab Bustanul Arifin, sampai di sini habislah lembaran kertas tulisan tangan bagi kitab Bustanul Arifin. Dan saya tidak pasti apakah dia kurang atau tambahan yang ada selepas itu merupakan karangan salah seorang muridnya, yang barangkali oleh Ibnul Attar rahimahullah ta'ala. Kerana penulis manuskrip tersebut ada menulis demikian. Sampai di sinilah Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengarang kitab beliau yang bernama Bustanul Arifin. Kemudian beliau meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikannya. Semoga Allah mengampuni baginya dan memaafkannya, amin. Dan memberi manfaat akan kita dengan keberkatan beliau dan keberkatan para ulama. Dan semoga Allah Ta'ala sentiasa mencucurkan selawat dan salamnya kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama masih ingat akan dia oleh orang yang ingat dan lupa akan dia oleh orang yang lupa. Dan juga selawat Allah Ta'ala tercucur kepada sekalian Nabi dan keluarga serta sahabat-sahabat mereka dan seluruh orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sampai di situlah nampaknya tuan-tuan yang dapat saya kongsikan, dapat saya bacakan. Jadi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya dapat juga kita mengkhatamkan, walaupun saya tak dapat mengkhatamkan seperti mana kaifiat seperti di madrasah, pondok-pondok, kaifiat kalimah bi kalimah, harfan bi harf, kalimatan bi kalimatin, harfan bi harfin, suhufan bi suhufin. Jadi saya memohon banyak-banyak kemaafan di atas segala kekurangan saya sepanjang lebih kurang 22 siri saya baca kitab Bustanul Arifin ini. Dan salah silap saya sepanjang pembacaan saya ni, saya mohon diperbetulkan. Dan insya-Allah kalau seandainya kita dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, ada jodoh lagi, insya-Allah kita akan bertemu dengan kitab yang baru pula. Sampai sini dulu. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.
Marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Al-Imam Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Begitu juga kepada peterjemahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda was sama' binuri syamsik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal asya'a kamahi, Allahumma arinal asya'a kamahi, Allahumma arinal asya'a kamahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.